semua dah okey. Ya okey. Pada saya sih okey. Kakak rasa tanggungjawab dia sebagai anak seni, tanggungjawab dia sebagai satu khalifah ialah untuk spread happiness, spread love. So dari itu dia tak nak orang sedih, tak nak orang tahu cerita macam ni. Kak Adibah, arwah Kak Adibah, no. Dia selalu memikir orang di depan dia. Hati beliau, minda beliau. I've never met a person like this, to be honest. Kan? So berita ni sangat terkejut bagi saya. Selepas Allahyarham Adibah Noh selamat dikebumikan, ini kata-kata adiknya, Linda On dan Hans Isaac yang membuatkan semua tersentuh. Seorang anak macam mana dia punya... Okey. Taat. Dia tak kerekut ya. Maksudnya dia orang kata pemurah lah, orang kata baik dengan anak-anak buah semua. Okey, semua dah okey. Ya okey. Pada saya sih okey. Kalau ada orang yang kata ikut tu pulang pada dia. Saya tak okey. Tapi dengar kakak artis semua pun cakap dia seorang yang sangat baik, sangat pemurah. Tadi kan. Kakak ni orang dia memang dia tak suka orang lain tahu kalau dia derita ke, kalau dia sakit ke apa. Dia, untuk dia paling penting orang nampak dia gembira. And then dia dalam hidup dia memang cara dia memang dia nak spread happiness. So masa I dapat tahu tu sebenarnya alhamdulillah saya dekat KL. Saya baru habis kerja, saya terus terblank, tak tahu nak buat apa. Sebab sebenarnya tak ramai orang yang tahu, cuma keluarga terdekat dengan kawan-kawan terdekat je yang tahu keadaan kakak. So, and she was actually improving. Tapi yalah, Tuhan sayangkan dia kan. Macam sejak bila lagi Allahyarham Kak Adibah ni terhidap penyakit tersebut? Mungkin abang bila abang menyedari ni? sebenarnya it's very sudden. Dah dia sendiri baru tahu recently. So yalah, dalam 2-3 bulan ni lah baru keluarga, baru kawan-kawan rapat tahu. So but we amanah dia untuk jangan cerita kan. Kita faham bahawa itu amanah dan mungkin juga tidak mahu membebankan mereka yang terdekat. Tapi apa alasan kukuh yang mungkin yang digunakan sebenarnya tak nak untuk menyembunyikan? Macam saya cakap, kakak rasa tanggungjawab dia sebagai anak seni, tanggungjawab dia sebagai satu khalifah ialah untuk spread happiness, spread love. So dari itu dia tak nak orang sedih, tak nak orang tahu cerita macam ni. Dan saya rasa itu apa tu, hak dia. So that's why we all respect the hak dia lah. Bila agaknya kali terakhir abang berjumpa ataupun bercakap dengan Kak Adibah sendiri? Saya cakap dengan kakak saya nak dekat 2-3 hari sekali. Sebab kami memang close kan. Yalah, so that was the last time. And then sebelum ni kita orang keluar makan sama-sama. And sebab sebagai adik, saya rasa kerja saya untuk jadi cheerleader untuk dia. So dalam 2-3 minggu lepas kot. Okey. Yeah. Apa kata-kata terakhir yang mungkin disampaikan oleh Allahyarham, mungkin yang akan jadi pegangan kepada abang juga, ataupun apa pesanan supaya menjaga keluarga dan sebagainya, abang? Pesanan terakhir kakak, saya rasa sebab saya belajar banyak daripada Kak Dip. Saya rasa ramai yang belajar banyak daripada Kak Dip. Kalau you tengok dekat social media sekarang, ramai yang mengatap tak adanya Adibah Noh. But I think one thing that pesanan yang saya rasa of all that saya belajar is macam dia lah, you spread happiness, spread kindness. And kalau boleh, saya harapkan kat social media ke apa, tolong stop all this spekulasi. Arwah telah diselamat dikuburkan, and kalau boleh kita ingatkan dia from all the good things that she have done. Apa agaknya pesanan terakhir yang dia berikan kepada abang sendiri yang mungkin abang akan ingat sekarang? Kakak banyak kasih saya pesanan, tapi I think one that I want to share with everybody is no one needs to know what hardness or what hardship we go through. Kerja kita untuk buat orang senyum, kerja kita untuk buat orang gembira. Dari itu
apa-apa duka cerita ke hard work, kita buat dulu. Bila bekerja bersama beliau, dia adalah seorang artis yang individu juga yang contoh kepada rakan-rakan lain. Dan saya tahu ramai orang dan saya juga hormati beliau daripada hari pertama. Bukan hanya sebab talent beliau yang boleh nyanyi, berlawak, berlakon. Dia boleh bagi orang ketawa, boleh bagi orang menangis dalam sekelip mata. Inilah satu benda yang kami nak dapat di Malaysia sebagai talent agak susah. So ini satu kehilangan yang sangat-sangat besar bagi bukan hanya industri hiburan tetapi kepada Malaysia. She's a legend in her own right. Bagi saya, untuk menghargai beliau, untuk mencari yang sama macam beliau tak boleh. Sorry, saya minta maaf ada yang talented di Malaysia, tapi nak sama seperti beliau saya rasa susah dapat. Impossible kepada tahap saya yang saya fikir. Itu sebab bila saya berbuat apa-apa projek semasa aktif dalam industri perfilman atau teater, musical teater, beliau selalu ada dalam list pelakon-pelakon saya. Kalau hanya dia sibuk, baru dia tak boleh, baru saya cakap okey, saya cari nombor 2 replacement untuk beliau kan. Tetapi susah, walaupun saya menulis satu skrip ataupun naskah, saya akan fikir skrip konsep ni atau idea ni untuk dia saja. Sebab you can only write for her. Dan kita tulis setakat ni, setakat yang kita mampu, dia lakonkan dan bawa watak tu ke tahap yang kita pun terkejut. Macam mana dia dapat idea-idea ni? Macam mana? Maksudnya dia selalu memikir. Dia memikir bukan hanya ego dia untuk nak jadi star terpentas, tetapi beliau menjaga orang-orang keliling beliau, pelakon-pelakon beliau. Dan bila saya mengarah, saya melihat tu, saya rasa she's always looking out for the person next to her. Susah nak cari orang macam ni. Susah sebab pelakon ni selfish. Dia pasal I, me, myself and I. Kan? Kak Adibah, arwah Kak Adibah, no, dia selalu memikir orang di depan dia, hati beliau, minda beliau. I've never met a person like this, to be honest kan? So berita ni sangat terkejut bagi saya. Last saya jumpa beliau, arwah, adalah di konsert di Bukit Jalil. Awi, Aflin, saya dengan Kak Adibah, kita nyanyi medley lagu-lagu di stadium. Dan saya cakap sekat wartawan sebelum ni, bila saya nyanyi pun, saya bukan penyanyi, tapi beliau confident dengan saya. Dia beri saya ruang atas pentas tu, dia backing saya. Dia, walaupun kadang-kadang saya ni goyang di atas pentas, tapi beliau relax je. Saya tengok mata beliau, kita dah tenang dah. Wow, dia bagi kita confident balik, you know what I mean? Dan it's an amazing thing yang seorang individu boleh buat sesuatu kepada orang lain di hadapan beliau. Dan itu yang dia buat kepada saya bila dia atas pentas. Saya mengaku I'm not the closest friend, tetapi I have the utmost respect for this lady. She is one in a million. Pernah bekerja di bawah stesen radio yang sama iaitu Suria FM, pemergian Allahyarham penyanyi Adibah Noor memberi kesan mendalam kepada selebriti Linda On. Terlalu banyak kebaikan arwah, tapi ada satu perangai dia yang saya akan ingat sampai bila-bila. Kalau keluar, tak kira berapa ramai pun kita, berapa ratus ringgit jumlah makanan bersama kawan, dia akan bayarkan. Percaya saya, tak pernah sekalipun kita keluar makan, dia tak bayar. Sampai satu tahap, kita curi-curi, saya cakap dekat suami you pergi kaunter, bayar sekarang sebelum Adibah bayar. Cerita Linda mengimbas kenangan bersama arwah. Saya tak pernah rasa dia selebriti atau popular. Dia buat kita rasa selesa dan lama kenal. Kalau siapa kenal, rapat dengan dia, semua akan faham maksud saya. Sudah tentu kali terakhir bekerja sama di radio, tapi kami kerap berjumpa selepas itu. Dia lepak rumah saya, berbuka puasa sama sampai sahur. Kita kalau jumpa bukan sejam dua. Bayangkan kalau jumpa sebelum buka puasa sampailah sahur. Itu cara kami jumpa. Kadang-kadang setengah hari. Cuma masa PKP itu, tak jumpa, dan selepas PKP, dia menjauhkan diri. Itu yang saya ralat sangat. Kenapa dia tak jumpa? Kenapa dia jauhkan diri, ujarnya. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.